Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Seperti biasa kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpahan kurnia dapat lagi kita bersama-sama pada petang ini. Dan alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan dengan kesihatan yang baik, sihat walafiat, sejahtera, dan boleh lagi kita bersama-sama menikmati dan menghirup udara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dan minta kita berlindung daripada Allah SWT tentang wabak COVID-19 ni. Dan hari ini kita masih lagi tercari-cari apakah sebenarnya hikmah Allah Ta'ala menurunkan wabak ini kepada kita semua. Walaupun berbagai-bagai pandangan, pendapat serta berbagai-bagai berbagai-bagai persepsi berhubungan wabak ini, namun ianya tetaplah milik rahsia itu. Jadi milik Allah Ta'ala, rahsia Allah Ta'ala. Namun begitu, kita tidaklah pernah putus asa untuk mohon kepada Allah Ta'ala supaya menghapuskan terus wabak ini. Dan kita baru saja selesai bersama-sama menunaikan salat zuhur di rumah masing-masing. Dan selepas itu kita baru saja selesai menunaikan salat sunnah hajat. Serentak menurun, mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita ini diselamatkan, dijauhi daripada dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini. Dan mungkin kita tak sedar bahawa dengan adanya wabak ini, Allah Ta'ala memberikan kita peluang yang cukup luas untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita. Selama ini mungkin kita bekerja, pergi pagi, balik malam, lepas tu malam keluar lagi, pergi masjid, pergi surau dan sebagainya. Hari ini kita bukan 24 jam bersama-sama dengan keluarga, dah berpuluh-puluh jam sejak beberapa bulan dulu lah. Dah. Jadi itulah dianya, hikmatnya. Boleh kita mengenal keluarga kita secara lebih dekat. Kita boleh bersembang, boleh kita bermutalaah. Jangan lupa kalau kita menunaikan solat tu, berjemaah. Dan selepas solat tu, buka sedikit buku-buku, kitab-kitab. Baca di hadapan isteri, di hadapan anak-anak, di hadapan yang ada pada ketika itu, ketika kita lepas solat tu. Bukan sehari sekali, 5 kali sehari. Lepas subuh sekali kita buka kitab, lepas zuhur sekali, dan jangan pernah sekali kita meninggalkan mengaji. Kalau tak boleh mengaji pun, buatlah pandai-pandai mengaji. Paling tidak buka Iqra. Paling tidak buka Iqra. Tekalah baca abata. Ataupun takkanlah anak-anak kita hak sekolah, di sekolah rendah ada kafar, ada gelar Quran sebagainya, dia tak tahu. Boleh tengok ataupun tanya dia, ataupun minta dia baca, kita ikut. Jangan ramai yang tak kerti baca Quran ni. Mengaji barakah ni, ya Allah Tuhanku. Walaupun umurnya dah lebih masuk apa orang kata, masuk warga emas, abata lagi. Sebab tu kita buka kelas Al-Quran di rumah barakah ni, mengaji barakah ni untuk sama-sama kita belajar. Dan insyaAllah kalau kita belajar, lepas tu kita tak berasa dah, sebab kita belajar. Kalau tak belajar, 2 kali dosa. Pertama, dosa tak belajar. 2, dosa tak mengaji Quran. Ni. Jadi, kita samalah kuliah kita hari semalam punya.
Hari ni rasanya keempat kot. Saya pun terlupa nak tulis tu macam mana. Apa ni, tentang nafsu ni. Ni sikit cerita tentang tasawuf lah. Ni orang cerita tentang hukum lah, cerita tentang ekonomi lah, cerita tentang wabak lah, cerita politik lah, cerita keluarga dia lah sebagainya. Mari kita sikit cerita tentang tasawuf ni insyaAllah. Kita dah baca tentang jenis-jenis nafsu yang kita dah sebut. Yang pertama amarah, lepas itu lawamah. Semalam kita cerita tentang mulhimmah, ilham ni mulhimmah. Dan yang keempat ni kita nak baca tentang mutmainnah. Seperti saya sebut semalam, mutmainnah confirm lah masuk syurga ni tuan-tuan. Kalau mulhimmah semalam dia ke 50 lagi. Jadi kita tingkatkan hari ni macam mana kita nak pergi kepada nafsu al-mutmainnah ni kan. Ya Allah Taala kata bahawa jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, yang tenteram, selamat daripada sifat-sifat mazmumah. Selamat, selesai. Semalam mulhimmah ni belum tentu lagi. Ada lagi sikit-sikit mazmumah ni. Tapi kalau kita sampai pada peringkat nafsu mutmainnah ni, yang tadi kata irji'i ya ayyuhal mutmainnah irji ila rabbiki, kan? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang puas, dengan hati yang Allah Taala redha. Radhiyallahu anhu, Allah Taala redha dan dia redha. Allah Taala sama-sama redha. Dia bebas daripada tindakan-tindakan yang tercela ataupun yang mazmumah. Ini yang kita nak, yang kita cari, yang kita perlu usahakan. Perlu kita usahakan supaya kita dapat nafsu mutmainnah ni, dan insya-Allah kita dijamin masuk syurga. Jadi sebelum kita menunggu apa dia satu ucapan ataupun satu makluman yang akan disampaikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita pukul 3 ni tentang rancangan ekonomi fasa kedua ni, kita tengok sikit. Tak nak apa nak taala atas sendiri kita nak mengumumkan rancangan ekonomi kedua ni. Jadi kita tengok sikit macam mana dia punya karakter ataupun watak orang yang di tingkat mutmainnah ni. Yang pertama sekali, orang yang duduk di watak dia ialah yang pertama, ataupun sifat dia, perangai dia, ataupun dia punya PN dia, ataupun kesukaan dia ialah dia suka memberi. Memberi. Dan memberi ni jangan kita silap faham. Bukan semestinya memberi ni dalam bentuk wang ringgit saja kan. Yang Nabi kata bahawa al-yadul ulya khairun yadus sufla kan. Tangan yang beri lebih baik tangan yang menerima. Yang Allah kata bahawa fastabiqul khairat. Kan? Berlumba-lumbalah buat kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berlumba-lumbalah kita ni untuk membantu. Ni bantu. Ni dalam suasana gawat ni ialah masanya. Kalau kita rasa kita ni tak ada terilham Allah Ta'ala nak bantu orang, maknanya kita belum sampai ke peringkat itu. Tapi kalau kita rasa nak bagi, cuma tak dapat nak bagi, insya-Allah kan, nak bantu, paling tidak tuan-tuan, kita bantu doa ni tak ada modal. Doa lepas sembahyang, doa, ya Allah ya Tuhanku, berilah kebaikan kepada hamba itu, kebaikan kau itu, kebaikan, beri doa kebaikan, beri. Tapi kalau kita ada harta benda, kita ada wang ringgit, kita banyak dalam bentuk fizikal gitu, alhamdulillah. Tapi hari ni kita tengok sedih. Yang bagi mengumumkan hari ni, yang kata nak bagi 60 juta, nak bagi 3 juta tu, siapa? Siapa? Jauh sangatlah kita tak. Nak sebut kan, saya pun tak cakap nak sebut. Dia bagi 60 juta. Hak yang kita duk tongkang cerita Islam. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi mari kita berdoa supaya orang-orang ni diberi petunjuk oleh Allah Taala. Dia suka menderma, memberi.
Dan suka membantu orang ramai. Harta banyak sebagainya. Sebab Nabi kata bahawa harta ni dia akan berlaku 3 perkara pada kita. Hak yang kita kejar ni 3 perkara. Yang pertama dia kata kalau kita makan makanan dalam bentuk makanan dia habis. Dalam bentuk makanan kalau makan habis. Tak percaya tadi tuan-tuan kan atas meja penuh tak? Orang kan keli bakarnya kan. Dengan apa ni caknya, dengan nasi gorengnya macam-macam. Kan? Makan habis. Tuan-tuan beli minggu lepas beras sekampit. Duduk rumah 4 jam habis. Kalau makan habis. Sedap mana lah. Manis ke, tawa ke, tak sedap ke. Habis. Makan ni hak kita makan habis. Tak? Hak bulan lepas dah habis. Tahun lepas. Yang untuk dulu habis. Tak ada. Yang kedua, kalau dalam bentuk fizikal, dalam bentuk benda, bentuk yang kita pakai ni, dia reput. Orang penting panggil expire, reput. Tak? Dulu kita beli baju. Tak ada sekarang. Reput. Kereta, makin lama, makin buruk. Kan? Apa benda lagi? Kursi. Handphone nak tukar dah. Walaupun baru beli, nak tukar pasal dia expire, reput. Nabi kata dia reput. Apa yang kita ada ni, dia akan mereput. Rumah akan tinggalkan. Kereta, tayar hilang bunga, reput. Aircon rosak. Lampu padam. TV. Macam-macam lah. Dia reput, habis itu saja. Nabi kata apa? Yang kekal ialah apa yang kamu beri. Itu kekal. Kita akan kutip di dunia, di akhirat. Allah Ta'ala kata, pasal apa yang memberi, dia akan tambah lagi berkali-kali ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, tawakal. Dia bertawakal, dia berserah diri betul kepada Allah Ta'ala. Memang dia, segala apa yang dia usaha, kalau dia dapat, dia bersyukur. Kalau dia tak dapat, dia tak rasa risau. Dia tak keluh kesah. Sebab diri dia ni pun Allah Ta'ala punya. Apa tu lagi hak yang dia minta tu. Ya Allah, boleh aku kaya, aku senang, aku sihat, aku itu, aku ini. Tiba-tiba tak dapat. Itu semua Allah Ta'ala punya. Kita ni pun dia punya. Ini pula hal yang kita nak tu. Kita ni pun dia punya. Jadi bersyukurlah. Sebab tu dia sentiasa bertakwa. Memang serah diri betul. Berserah diri kepada Allah Ta'ala ni sebulat-bulat. Lepas tu yang ketiganya, dia suka ibadat. Dia merasai apa? Khulwatul iman. Dia dapat betul. Semayang tu dia rasa betul. Dia rasa betul semayang tu memang satu ibadat yang ditunggu-tunggu. Bukan bila sampai waktu semayang dia rasa susah hati, ya Allah berat dia nak semayang tak. Dia memang rasa tertunggu-tunggu. Puasa. Ni bulan Ramadan tak lama ni. Hari ni kita dah 2 Syaban. Tak lama lagi kita bulan Ramadan. Dia tertunggu-tunggu bulan Ramadan ni. Bukan resah. Jenis kita ni bulan Ramadan ni Allah nak puasa pula dah. Tak? Resah, rasa perik, rasa susah sebagainya. Tu. Saya ringkas begitu tuan-tuan ramai. Yang keempatnya dia bersyukur. Tu kata dapat dia bersyukur. Tak dapat dia senang dia bersyukur. Dia susah pun dia bersyukur. Dia sentiasa berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kalau Allah Ta'ala tak bagi dia harta, Allah Ta'ala bagi dia kesenangan, tak bagi dia kemewahan, tetapi dia masih ada nyawa. Dia masih boleh bergerak, boleh berjalan, boleh berlari, boleh berjumpa kawan-kawan. Walaupun hari ni kita ni dia apa? Di PKP, perintah larangan pergerakan kita ni. Masih lagi boleh bergerak, boleh tidur, boleh tengok TV lagi, boleh mengaji, boleh makan, boleh macam-macam sebagainya. Alhamdulillah. Serta bersyukur. Lepas tu lain kali lagi bahawa dia redha. Dia redha. Apa yang Tuhan bagi dia redha. Tadi bersyukur dia redha. Yang seadanya. Tak ada keluh kesah, tak ada rasa nak marah, tak ada rasa kesal, tak ada rasa kecil hati, tak ada rasa nak marah, tak ada. Semuanya ini kena Allah Ta'ala. Dia sakit, dia redha. Dia susah, dia redha. Kadang hari ini kita yang COVID-19 pun, kita redha tuan-tuan. Dan yang paling penting sekali, dia orang yang bertakwa. Ittaqullah. Allah Ta'ala kata bahawa kalau hari ini kita hari Jumaat, dah 2 minggu lah kita tak dengar imam baca. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih kan. Takutlah kamu. Dia bertakwa. Bukan macam takut orang kata ni saya bertakut kepada Tuhan Allah Ta'ala daripada virus. Bukan itu. Itu takut lain.
Kalau gitu senanglah kita. Ni sungai ni, kita kena nyeberang sungai ni. Tapi ada buaya. Hamna melek ke buaya ni, kita bukan takut ke buaya. Kita takut Allah Ta'ala. Bukan itu. Takwa ni maknanya kita sentiasa menunaikan segala perintah dia. Kita suka kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu kerja kita. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila dia telah sampai ke peringkat mutmainah ni, maka dia tidak kita pengaruh dengan perkara-perkara yang menakutkan atau yang menyusahkan. Dia tak heran langsung. Awak jangan buat ni, besok jangan kena awak bankrupt, besok miskin, besok itu, besok ini. Dia tak ada dah situ. Ataupun dia tak rasa itu satu perkara yang susah. Bangun pagi, tengah malam, tak ada. Tak susah langsung bagi dia. Kita tak sampai peringkat jenis ini, nak bangun pagi susah. Nak pergi masjid subuh pun susah. Nak sembahyang jemaah pun kadang-kadang berat. Sebab apa? Sebab kita tak rasa lagi kemanusiaan iman tu, takwa tu. Jadi dia rasa susah. Sembahyang susah, puasa susah, zakat susah, buat baik susah. Ya Allah, itu Tuhanku. Jadi tuan-tuan puan, itulah dia. Kadang-kadang dia akan rasa ni, rasa apa? Rasa ketika nak mati besok. Dia rasa satu perkara yang dapat mengembirakan dia. Dekat nak mati. Allah Ta'ala mengutuskan malaikat bagi berita gembira je. Ni. Ataupun ketika dia bangkitkan daripada kubur. Ataupun ketika dia masuk syurga. Tu akhir sekali dia muncul dalam syurga. Maknanya masa nak mati Allah Ta'ala, malaikat dah khabar ke dia. Berita gembira. Ataupun dalam kubur, bangkit daripada kubur saat pada masyarakat, kita rasa gembira, rasa senang, kita rasa tenang, kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, segala amalan kita ikut kita dan sebagainya, yang derma kita tadi, sedekah kita tadi, yang kita baca Quran, kita mengaji sebagainya, semuanya mengikut kita. Semuanya saksi pada kita. Dan akhir sekali, tiba-tiba kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Jadi itulah tuan-tuan, secara ringkasnya berhubung dengan nafsu yang keempat, iaitu mutmainnah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala kata bahawa Allah Ta'ala ada berseru dalam Quran, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam syurga. Kan? Masuklah kamu dalam redha aku. Masuklah syurga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita usahalah sampai kita peringkat kita dapat kepada jenis nafsu yang keempat ini, iaitu mutmainnah. Jadi rasa-rasanya itulah dulu tazkirah ringkas pada petang ini. Dan jangan lupa pesanan saya supaya jangan kita tinggal sembahyang sunat hajat setiap hari untuk Allah Ta'ala lindung kita daripada COVID-19 ini. Jangan lupa kita berzikir. Berzikir tak kira apa pun. Berzikir subhanallah ke, Allah Akbar ke, alhamdulillah ke, hasbunallah ke, tak kira lah. Kita baca maksurat ke, kita baca apa-apa. Zikir. Dan jangan lupa kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan juga kita lupa untuk kita berdoa. Dan yang paling penting sekali, jangan sekali lupa membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Tak kira lah. Selepas sembahyang, 1 ayat pun tak apa. Kalau boleh 5 ayat. Kalau boleh 10 ayat. Tak kisahlah. Yang penting jangan kita tinggal bibir kita ni, lidah kita ni lepas sembahyang daripada kita mengaji Al-Quran. Dan insya-Allah kalau COVID-19 ni dah reda, bolehlah kita datang ke rumah Haji Barakah dan kita mengaji bersama-sama. Wallahu a'lam. Moga-moga kita diselamatkan Ta'ala, dilindungi daripada COVID-19 ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Saya minta maaf banyak tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.